Pakaian tradisional bagi kaum lelaki adalah dhoti dan kurta. Dhoti terdiri daripada kain 4 segi panjang berwarna putih yang dililit di bahagian pinggang. Kurta merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut yang diperbuat daripada kain kapas atau lime dan sutera. Bagi kaum perempuan pula, sari merupakan pakaian tradisional. Sebidang kain panjang dipadankan dengan kain dalam yang berwarna seakan-akan kain sari tersebut, serta choli yang berwarna sama atau setentang dengannya. Pawari dawani juga sering dipakai oleh kaum perempuan yang berumur 13 hingga 18. Pakaian ini tidak panjang seperti sari. Oleh itu, ini dipanggil sebagai half sari. Dhoti dan sari ini dipakai oleh pengantin lelaki dan pengantin perempuan semasa hari perkahwinan. Perkara yang menakjubkan adalah budaya pemakaian pakaian tradisional kaum India ini bukan hanya terhad kepada kaum itu tersebut, tetapi juga dipakai oleh kaum-kaum lain. Budaya pemakaian pakaian tradisional kaum India ini diterima dan dipakai oleh kaum-kaum lain. Memakai dhoti dan sari untuk majlis-majlis rasmi telah pun menjadi salah satu amalan biasa, dan ini membuktikan bahawa masyarakat di Malaysia saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Permainan kabadi merupakan permainan tradisional kaum India. Permainan kabadi dimain sejak 4,000 tahun dahulu di India. Ia dimainkan untuk meningkatkan kemahiran diri dan untuk membangunkan responsif cepat kepada serangan. Ia juga mengasah refleks serangan balas daripada individu. Di Malaysia, permainan ini bukan hanya terhad kepada kaum India, malah terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Permainan ini juga amat popular pada zaman sekarang. Permainan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat patriotisme, integrasi nasional dan memupuk semangat kekitaan sebagai warga masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahawa negara kita telah pun mencapainya. Buktinya, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini menerima budaya kaum India iaitu dengan bermain kabadi. Makanan yang dibawa oleh etnik India ke Malaysia telah banyak mendapat tempat di hati masyarakat setempat. Pelbagai hidangan tradisi India yang unik dan enak boleh dapati di Malaysia. Terdapat pelbagai jenis makanan tradisional kaum India. Akan tetapi, terdapat makanan yang tertentu yang amat popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pertamanya, thosai merupakan makanan yang paling digemari oleh semua orang. Ia diperbuat daripada beras dan kacang dal hitam bersama beberapa rempah sebagai perasa. Idli atau nama lainnya, kuih beras kukus adalah sejenis makanan sarapan pagi. Bentuknya seperti putu piring tetapi sedikit tebal dan mempunyai tekstur yang lembut serta berwarna putih. Seterusnya, wadai adalah sejenis makanan yang popular dalam kalangan masyarakat India Selatan. Wadai mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah masal wadai yang diperbuat daripada kacang dal dan kentang serta dimakan bersama irisan cili dan bawang. Manakala yang kedua ialah ulunda wadai yang diperbuat daripada tepung beras yang enak dimakan bersama kuah kari. Seterusnya, muruku. Muruku telah mengambil tempat di hati semua masyarakat berbilang bangsa di negara ini. Muruku adalah makanan ringan yang sedap, rangup dan senang dibuat dan murah kosnya. Putu mayam juga merupakan makanan tradisional India yang telah mendapat sambutan menggalakkan dari semua bangsa. Ia dinikmati sebagai snack yang biasanya dimakan ketika sarapan pagi. Putu mayam yang diperbuat daripada adunan tepung beras ini enak dihidang bersama kelapa parut dan gula melaka. Masyarakat India juga terkenal dengan hidangan yang dimakan di atas daun pisang yang dipercayai boleh membantu sistem penghadaman. Nasi yang dimakan beralaskan daun pisang ini akan dihidang bersama dengan aneka sayur-sayuran, kari daging atau ikan, jeruk dan papadam. Dapat dilihat bahawa mahupun makanan, pakaian dan permainan yang merupakan tradisi kaum India, tetapi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa menerima budaya kaum India dan mengamalkannya tanpa perselisihan faham. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia saling memahami antara satu sama lain dan pada masa yang sama juga menghormati budaya kaum lain.
Baju kurung ialah pakaian tradisional untuk wanita Melayu. Baju kurung terbahagi kepada dua, iaitu baju kurung lelaki dan baju kurung perempuan. Baju kurung lelaki juga dikenali sebagai baju Melayu. Ia menjadi pakaian rasmi untuk negara Malaysia. Baju kurung juga digunakan untuk menghadiri majlis perkahwinan, majlis agama dan majlis rasmi. Baju kebaya ialah pakaian tradisional khas Malaysia dan Indonesia. Ia diperbuat utamanya daripada kain kasar dipasangkan dengan sarung, batik atau pakaian tradisional lain dengan motif berbagai corak. Wau adalah salah satu permainan tradisional orang Melayu. Kawasan yang paling sesuai untuk bermain wau adalah di tanah lapang seperti di tepi pantai dan sawah. Pada kebiasaannya, wau akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang juru anjung yang memegang wau dan seorang juru tarik yang memegang tali. Apabila angin bertiup, maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut tinggi di udara. Kilauan cahaya matahari akan menambah cantik lagi wau yang dihias berwarna-warni. Walaupun wau adalah permainan tradisional orang Melayu, tetapi kaum lain juga turut kelihatan bersama-sama bermain permainan ini. Hari Raya disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah atau Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak kira bangsa, sama ada Arab, Inggeris, Melayu, India Muslim, Cina Muslim dan lain-lain bangsa di seluruh dunia yang beragama Islam, bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun. Ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam selain Hari Raya Kurban. Nasi lemak. Nasi lemak adalah makanan kebangsaan Malaysia. Nasi lemak merupakan makanan tradisi orang Melayu yang terdapat di seluruh Malaysia. Sajian ini merujuk kepada nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa bagi menambah rasa lemaknya dan daun pandan bagi menambahkan aromanya, lalu dibalut dengan daun pisang. Nasi lemak biasanya dihidangkan dengan telur, timun, ikan bilis goreng, kacang goreng dan sambal. Tetapi kini nasi lemak dijual dengan pelbagai lauk seperti rendang daging, kari ayam dan sambal sotong. Nasi lemak bukan sahaja menjadi makanan kegemaran orang Melayu, malah orang Cina dan India juga turut gemar makan nasi lemak, tidak kira waktu sarapan pagi, tengah hari maupun makan malam. Mari mengenali pakaian tradisional di Malaysia bagi kaum Cina. Yang pertama adalah cheongsam. Cheongsam dipakai semasa majlis atau upacara seperti Tahun Baru Cina. Pada asalnya, ia dipakai bawah lutut, kemudian disingkat ke paras lutut mengikut zaman. Baju ini dipakai ketat dan mempunyai belahan pada bahagian bawah kiri dan kanan. Seterusnya, jubah labuh. Ia menggunakan fabrik sutera dan brok berwarna terang dengan ragam hias benang, emas dan perak. Pakaian ini mempunyai leher yang tinggi dan butang di bahagian bahu. Yang ketiga, samfu. Samfu membawa maksud baju dan seluar, iaitu dalam dialek Cantonese.
Reka bentuk baju adalah longgar, berbelah di depan dan berkuala tinggi serta dipakai bersama seluar longgar. Yang terakhir adalah hanfu. Hanfu diperkenalkan oleh suku Cina Han. Ia adalah pakaian paling lama dalam kaum Cina dan sering dipakai oleh orang terdahulu. Ia juga mirip dengan kimono Jepun. Itu sahaja pakaian tradisional bagi kaum Cina. Makanan tradisional kaum Cina. Yang pertama, yisang. Yisang ataupun dikenali sebagai yusheng adalah makanan yang terdiri dari aneka salad dan ikan. Campuran kesemua bahan ini menjadikan hidangan ini berwarna-warni dan sangat menarik. Yisang biasanya dihidangkan menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Yang kedua, changshuomian. Changshuomian merupakan mi telur Kantonis paling nipis serta diperbuat daripada tepung gandum. Ia warna kuning keemasan serta sedikit kenyal antara ciri-ciri istimewanya. Mi changshuomian ini biasanya disajikan semasa sambutan hari lahir atau tahun baru. Yang ketiga, dumpling. Dumpling ataupun dikenali sebagai jiaozi merupakan kulit yang diperbuat daripada tepung gandum. Biasanya ia berintikan isi yang pelbagai jenis seperti udang segar, daging dan juga sayur-sayuran seperti cili, halia, cendawan serta herba. Yang keempat, kuih bulan. Kuih bulan biasanya boleh didapati menjelang musim perayaan, pertengahan musim luruh atau Tahun Baru Cina. Ia mempunyai rasa yang manis serta boleh dimakan begitu sahaja. Yang kelima, kuih bakul. Kuih ini seakan-akan dodol namun lebih kenyal berbanding dodol. Kuih bakul juga turut dikenali dengan nama nian gao. Proses membuat kuih bakul ini mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Ia hanya boleh disiapkan dalam tempoh 3 hari. Yang keenam, char kway teow. Char kway teow ini merupakan antara makanan tradisional Cina. Char kway teow yang merupakan mi beras biasanya dimasak bersama kerang, udang dan juga telur. Ia sejak dahulu lagi telah dijual oleh golongan para petani dan nelayan untuk mendapatkan pendapatan. Yang ketujuh, bakcang. Bakcang merupakan makanan tradisional Cina yang dibungkus dengan daun khas. Ia terdiri daripada beras pulut serta berintikan kacang tanah. Kuih ini sangat terkenal semasa perayaan Duan Wu. Yang ke-8, Ding Bian Hu. Makanan tradisional Cina yang masih diamalkan oleh generasi lama dan warga emas pada hari ini adalah Ding Bian Hu. Ia sering dijadikan santapan pagi mahupun lewat malam. Yang ke-9, dim sum. Dim sum bersaiz kecil dan comel sahaja bentuknya. Ia enak dimakan menjelang sarapan pagi, tengah hari mahupun minum petang. Malah boleh dimakan pada bila-bila masa juga. Yang ke-10, tang yuan. Tang yuan merupakan hidangan pencuci mulut tradisional masyarakat Cina yang diperbuat daripada tepung beras. Secara tradisinya, ia dimakan semasa Yuan Jiao atau festival Tang Long. Namun ia juga sering menjadi pencuci mulut semasa majlis perkahwinan.